Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima wa ala alihi haqqa qadrihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi kita sambung sesi kedua. Tadi kita bincang pasal apakah itu healing crisis dalam pengambilan redox signaling molecule ataupun short form dia RSM. RSM, redox as signaling M molecule. Senang, cepat sikit. RSM. Kita sebut RSM je Asia RSM. Asia tu brand dia. Masya-Allah. Okey. Jadi tadi kita dah bincang apakah itu healing crisis dalam RSM. Bila kita ambil RSM lah. So sekarang ni kenapa terjadinya healing crisis ataupun detox punya proses, detox punya reaksi. Samalah, benda yang sama Dia bukan side effect Dia adalah healing crisis sebab dia berlaku sebentar saja. Walaupun kita teruskan pengambilan. Masya-Allah pengambilan RSM redox ni Okey. Sampai satu masa nanti dia stop Bila dah habis toksin yang keluar daripada sel dan diangkut oleh darah ke organ-organ perkemahan di kulit, paru-paru, hati dan buah pinggang. So clear. Jadi kenapa dia berlaku healing crisis kan? Jadi healing crisis ni berlaku kepada individu atau orang-orang yang mengamalkan RSM ni lah redox signaling molecule RSM ni. Terutama sekali bagi orang yang ada penyakit kronik lah dan dia bergantung pada ubat-ubatan dia tak kawal pemakanan dia, hanya bergantung pada ubat-ubatan khususnya ubat-ubatan yang supresif, yang menekan, yang menggunakan bahan aktif yang tinggi dos dia, mega dos, very high dose. Itu ubatan kimia lah kan. Gitu khususnya yang itulah dia bergantung sampai berbulan-bulan. Ada yang makan bertahun-tahun macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol, stroke atau penyakit kardiovaskular, maknanya penyakit jantung, sumbatan pembuluh jantung, sumbatan pembuluh ke jantung. Ini kena makan ubat darah tinggi jugalah so dia kena makan sebab dia tak mau kawal pemakanan. Jadi dia terpaksa bergantung kepada ubat-ubatan kan, sama ada ubatan kimia ataupun ubatan alami herba kan, herba-herba yang kuat kan. Jadi benda ni sebenarnya tak berapa bagus untuk sistem tubuh kita, khususnya pada tahap selular dan juga pada tahap jin, iaitu ekspresi jin, di mana jin menghasilkan protein untuk fungsi sel, tisu dan organ-organ tubuh kita lah. Jadi kita orang yang bergantung pada ubat untuk merawat penyakit kronik dia, penyakit-penyakit metabolik lah khususnya kan, memang ada kesan sampingan yang teruk. Kesan sampingan teruk lah biasanya. Tapi ada juga individu yang tak ada kesan sampingan ataupun minimum kesan sampingan walaupun dia ambil ubat-ubatan secara berpanjangan dah bertahun. Mungkin makanan dia, diet dia pula mungkin dia memang secara automatik dia suka makan makanan yang alami, makan makanan yang whole food. Dia tak suka makan makanan processed food yang menggunakan bahan-bahan aditif kimia, pewarna, perasa, pemanis tiruan, emulsifier kan, gitu kan, trans fat, shortening, makanan bergoreng. Memang dia memang naturally tak suka makan makanan yang begitu. Jadi badan dia dah tak berapa teruk berkumpul toksin dalam sel ataupun dalam plasma darah dia, masya-Allah kan. Begitu So satu, orang yang bergantung pada ubat-ubatan untuk merawat penyakit. Satu Yang kedua, orang yang tak jaga pemakanan. Walaupun dia tak ambil ubat-ubatan, dia tak ada penyakit-penyakit,
penyakit kronik kan, dia tak ada ubat-ubatan, tak ada ambil ubat-ubatan untuk merawat penyakit-penyakit dia, penyakit kronik lah biasanya. Tetapi pemakanan dia teruk, makanan dia banyak makan makanan ringan, makanan-makanan proses kan, makanan-makanan yang bergoreng, margarine, short drink, trans fat, minuman 3 in 1 yang kaya trans fat, non dairy creamer, yang banyak bahan-bahan aktif kimia dan juga tinggi kandungan residu racun pertanian, glyphosate, pesticide, macam-macam. Jadi ini juga salah satu punca healing crisis berlaku kan, yang lebih teruk daripada orang lain. Kurang-kurangnya lah kan, makanan dia teruk kan. Lepas tu minum air pun kurang kan, badan dia dehydrated kan. Ini pun kemungkinan nak berlaku healing crisis pun lebih tinggi dan lebih teruk daripada orang lain. Jarang makan buah-buahan segar, sayur-sayuran segar, ulam-ulaman kan, begitu. Lepas tu kalau orang yang ada masalah gastric GERD kan, ini pun kemungkinan besar nak berlaku healing crisis. Gastric GERD ni sistem penghadaman dia yang bermasalah, lemah, yang terjejas kan, ini pun kemungkinan besar nak berlaku healing crisis. Khususnya bahagian perut dia lah, dia akan jadi angin, kembung, lepas tu dia jadi apa, kebas-kebas, nyucuk-nyucuk, macam-macam gitu. So yang kedua pemakanan, makanan yang mengambil makanan proses, lepas tu ambil makanan yang mengandungi bahan-bahan kimia aditif kan, mengandungi minyak-minyak yang jahat lah, minyak jahat. Kalau lemak tepu alami tak apa, santan ke, butter asli daripada susu lembu 100% butter asli, mentega daripada susu lembu, bukan mentega daripada minyak sayuran yang diproses, yang ditiru, yang dicampur dengan minyak sayuran. Semua tak mau. Dan ada emulsifier, ada flavoring pula dalam tu, Masya Allah kan. So itu pun tak bagus lah kan. Jadi benda-benda ni semua adalah salah satu faktor. Tapi tak semestinya. Kadang-kadang orang diet ada yang tak elok campur dengan elok. Dia makan sayur buah banyak pula, buat jus buah-buahan, makan nanas lalu, air kelapa kan, minum santan segar. Ada orang amal tu, jadi dia dah, sistem dia boleh sekurang-kurangnya ada detox lah. Taklah build up maksimum toksin dalam darah dia, fat soluble toxin, water soluble toxin dalam darah dia kan, dan menyebabkan mitokondria sel dia sangat-sangat lemah, sangat-sangat kurang berfungsi. Masya Allah kan. Ini semua antara faktor-faktor lah. Lepas tu yang ketiga, apa tadi penyakit-penyakit, khususnya penyakit-penyakit autoimmune yang banyak menggunakan steroid. Steroid untuk mengurangkan sakit atau mengurangkan simptom radang autoimun. Contohnya penyakit autoimun kulit, eczema, psoriasis, ni kan dia dah banyak guna bahan supresif steroid, ubat steroid untuk mengurangkan dia punya flare, dia punya radang yang teruk kan, sakitnya, keluar air lah, merahnya, panasnya, sampai kalau budak-budak tak boleh tidur malam kan, kanak-kanak, bayi kan, merah menyala kan, eczema, psoriasis, ada yang kering, garu, gatal, ni semua terpaksa mengambil steroid. Ini pun kemungkinan besar nak berlaku healing crisis. So tapi jangan takut, jangan takut. Alright. Dan juga penyakit lelah, asma, itu pun kemungkinan besar juga. Sebab asma juga adalah salah satu penyakit autoimun yang menyerang saluran pernafasan kita yang jadi kecut. Dia
dia kecut, dia cramp dia tak boleh nak rehat, kecut kan. Jadi disebabkan oleh build up bahan-bahan kimia, bahan toksin lah, yang menyebabkan sistem imun kita menyerang kan, menyebabkan keradangan pada saluran pernafasan. Jadi dia cramp, so dia tak boleh bernafas dengan normal. Lepas tu dia terpaksa banyak pakai ubat gas, nap, Ventolin, ni semua suppressive kan. Jadi bila kita minum air redox, dia akan cuba keluarkan benda-benda kimia, benda-benda toksin yang berkumpul dalam sel dia akan cuba keluarkan. Kemudian penyakit-penyakit macam batuk. Batuk disebabkan, batuk biasanya kuman lah, bakteria atau virus. Itu pun boleh menyebabkan healing crisis. Jadi batuk bertambah teruk. Batuk bertambah teruk. Okay. So healing crisis ni tadi kita dah bincang ni kan, apa makna healing crisis? Maksudnya simptom penyakit yang sedia ada tu bertambah teruk sementara, temporarily. Dia bertambah teruk gitu Okay. Ikut penyakit dia, kalau asma lagi teruk. Kalau eczema dia lagi teruk, lagi flare. Itu. So tapi sebenarnya healing crisis ni tak tertumpu kepada simptom penyakit yang kita dah ada. Ada juga yang keluar simptom healing crisis walaupun sebelumnya tak ada simptom tu. Pun ada juga kes macam tu macam-macam healing crisis. So tadi kita dah terangkan. Jadi sekarang ni kita nak tahu kenapa berlaku dia kan. Begitu. Jadi kita dapat bila berlaku kan, bila mengambil air redox ni, RSM ni, atau apa-apa sajalah, herba ataupun makanan berfungsi, malah makanan whole foods, makan harian kita yang whole food, buah-buahan sayuran pun boleh menimbulkan healing crisis juga Masya-Allah. Jadi kita tahu. Jadi kita tak panik. Jadi kita tahu, kita boleh urus dia, manage dia, boleh kurangkan, minimalkan, malah boleh atasi dia. Atasi 100% kan. Okay. So yang pertama dah disebut, yang kedua dah disebut, nombor 3, kurang minum air. Dehydrated tubuh dia, kurang minum air. Mungkin dia memang, badan dia memang apa orang kata, build up badan dia, kurang minum air. Dia tak suka minum air. Dah lah kurang minum air, buah pun kurang kan, sayur pun tak makan. Jadi air cecair dalam badan dia kurang, jadi dia dehydrated. Ini pun mungkin berlaku healing crisis yang teruk kan. Kan? Lepas tu yang keempat, 3 dah 3 antara sebab-sebab lah, faktor-faktor yang menyebabkan healing crisis yang teruk boleh berlaku bila kita ambil air redox RSM ni insya-Allah. Kemudian apa lagi? Ada healing crisis yang tak ada kaitan dengan simptom-simptom. Contohnya macam tiba-tiba rasa menyucuk, kebas, padahal sebelum tak ada rasa kan. Tapi kemungkinan kita rasa kebas atau menyucuk, biasa sakit kaki belah kiri kan. Bila kita minum air redox, sakit belah kanan pula. Boleh jadi juga macam tu, dia berpindah tempat simptom atau sakit tu lah. Tapi ini bukan penyakit yang teruk kan, kebas-kebas, nyucuk-nyucuk. Itu menunjukkan peredaran darah dalam badan kita tu kurang lancar, ataupun kekurangan zat-zat tertentu, vitamin-vitamin tertentu, mineral, dan mungkin juga dehydration. Kemungkinan jugalah. So macam-macam sebab yang tak dapat kita nak apa orang kata, kaji secara diri sendirilah kan. Jadi kita boleh orang kata boleh buat assumption lah, andaian insya-Allah, antara faktor-faktor yang mungkin berlaku lah. Kemudian orang resdung. Orang resdung pun boleh berlaku healing crisis. Jadi lagi keluar banyak runny nose, sesama, cairan hidung tu lagi keluar.
lagi keluar banyak. Tadi kita dah sebut batuk kan, batuk lagi teruk batuk dia, teruk sangat batuk dia kan. So orang sedung pun sama juga, sinus begitu okey. Kalau macam penyakit kencing manis, darah tinggi ni biasanya tak ada healing crisis yang teruk lah. Kita tak nampak sangat signifikan dia kan. So tapi kemungkinan boleh ada setengah-setengah orang, bergantung kepada individu apa masalah dia, apa dia. Kadang-kadang penyakit kencing manis tapi ada macam-macam dalam badan dia. Kencing manis pun ada, kolesterol pun ada, lepas tu kurang zat, makan tak berzat kan, makan makanan refined food. Ini orang yang pemakanan dia tak seimbang, tak cukup zat, karbohidrat, lemak baik, protein, vitamin, mineral kan, polyphenol, antioksidan, phytonutrien daripada makanan berasaskan tumbuhan kan. So benda-benda ni semua dapat menghalang ataupun mengurangkan, minimalkan krisis pemulihan bila kita mengambil air redox insya-Allah gitu Tapi kalau asyik makan mie Maggi, minum air Coke kan, air gas, makan burger, nugget, sumber protein dia burger, nugget, sausage kan. Sumber karbohidrat dia makan mie Maggi, mie kuning, mie basah lah, mie kuning, kuih tiaw kan. Jadi ada minyak dia ada minyak dalam tu, lepas tu dia ada bahan aditif kan, bahan aditif, colouring, warna kan, begitu. Lepas tu makan apa tu sumber protein, minyak daripada minyak sayuran yang diproses secara ekstrim, itu minyak masak, cooking oil, vegetable cooking oil. Tak kira minyak apa pun, minyak sayuran apa pun, tapi minyak yang diproses secara refined bleached rice, itu minyak masak lah, bukan minyak perahan sejuk kan. Itulah semua masakan, dan dimasak goreng pagi, petang, siang, malam. Tumis goreng, tak adalah masakan yang bebas minyak, tak ada. Jadi kita kena belajar ambil makanan yang tak dimasak dengan minyak. Masak santan ke, masak bersantan lah, kari ke, korma ke, lemak kuning, lemak putih, ataupun sup tanpa ditumis dengan minyak. Kena belajar masak senggang, pindang ikan kan, masak asam tanpa berminyak. So kena belajar masak steam kan, ikan kembung, ikan siakap steam kan, boleh buat sup masya-Allah. So kena belajar masakan-masakan yang sihat ni belajar makan dan biasakan, insya-Allah lama kita boleh makan. Jadi makanan-makanan yang begini boleh menyebabkan seseorang yang mula mengambil air redox akan menghasilkan kesan healing crisis yang lebih teruk. Lebih teruk right. So minum air pula, air yang tak bertapis, air yang kualiti rendah kan, begitu So ini semua antara punca-punca lah berlakunya healing crisis yang teruk kan. Sebab redox, air redox, RSM ni, dia meningkatkan komunikasi sel dalam tubuh kita. Sel kita banyak, trilion ada, trilion, bukan bilion, trilion, 100 trilion. So kita nak setiap sel tu berhubungan, berkomunikasi. Dengan adanya teknologi RSM ni, sel-sel kita boleh berhubungan untuk fix up masalah sel. Sel yang rosak, DNA rosak, dia repair. Yang mana yang tak boleh repair, dia musnahkan. Takut nanti sel tu berkembang biak. Dia akan membahagi, menghasilkan sel abnormal, 2 sel abnormal. Lepas tu cicit dia 4, 8, 16. Semua sel abnormal. Jadilah ketumbuhan lah pula kan. Jadi ini pentingnya redox signaling untuk mengekang, mengawal daripada sel-sel abnormal membahagi ataupun berkembang biak. Kena stop kan. Lepas tu untuk
sel-sel yang dah mati yang dimusnahkan kena ganti dengan sel baru. Ini semua peranan redox signaling molekul. Kemudian dia akan mengembalikan fungsi sel yang normal, iaitu redox yang seimbang. Redox ni sangat penting, dia luas. Redox ni bukan dalam sel saja berlaku, dalam mitokondria saja berlaku, tapi proses redox juga berlaku di luar sel. Dinding saluran darah kan, bila saluran darah kita mula di enap ataupun terenap dengan lemak, kolesterol, kalsium deposit kan, dan saluran darah kita makin mengeras dan makin menyempit, makin menebal, itu dah berlakunya kerosakan saluran darah. Ini akan meningkatkan tekanan darah kan, boleh meningkatkan risiko penyakit jantung, kardiovaskular dan stroke bila dia tersumbat kan. Boleh jadi embolism kan, bila berlaku sumbatan deposit tadi, dia terlekang daripada dinding saluran darah dan mengikut saluran darah pergi ke organ-organ paru, ke otak, ke jantung ke kan. Masalah kan. Jadi sebab tu kita jadi kita kena jaga pemakanan untuk mengurangkan krisis pemulihan bila kita ambil redox. Begitu. Dan semasa kita ambil redox tu, kita kena amalkan pemakanan sihat lah. Minum air yang berstruktur, structured water, easy structured water. Selalu dalam video-video lepas kita dah bincang pasal easy structured water kan, air hidrogen, air bawah tanah kan, air kelapa, itu semua air structured water. Air jus buah-buahan, semua structured water insya-Allah. Kalau air mesin ni air hidrogen lah, structured water biasanya. Air causeway yang hexagon tu kan, itu pun structured water juga. Air bawah tanah, air bukit kan, masya-Allah. Structured water ni dia kena fresh, fresh daripada sumber dia. Kalau dah sampai berbulan-bulan, dah hilang lah dia punya structured water tu kan. Ini semua akan membantu menyahkan toksin, mengoptimalkan metabolic cell, fungsi mitokondria, dan juga untuk menghidupkan sel dengan optimal, dengan fungsi dia yang optimal kan. Jadi dia ada redox potential, minus millivolt dia minus 80 yang optimal untuk fungsi sel yang hidup, yang aktif, yang functional. Okay. Jadi benda-benda ni sangat penting, sangat penting. Jadi barulah kita faham kan, aku sebab tu berlaku healing crisis, sebab aku punya pemakanan diet pun teruk, minum air pun kurang kan, buah sayur jarang makan kan. Makan buah sayur, kalau bahan import sayur banyak chemical, banyak bahan kimia, racun, residu racun. Jangan spray pesticide, spray fungicide lah, insecticide. Lepas tu ada kebait kan, nak bagi cepat masak, ada kebait, ada chemical ni rendam dalam air yang dicampur bahan kimia, hormon tertentu untuk cepat masak. So semua ni adalah menyumbang kepada healing crisis. Masya-Allah. Itu secara apa orang kata, sistem tubuh kita memang dia berfungsi begitu. Alright. Jadi okey, ni dah 24 minit, cukup. Kita sambung ke topik ketiga, sesi ketiga di video seterusnya insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasil haqq bil haqq hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi qadar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.